Ustaz dah menjelaskan maksud ayat As-Saff ini, ya, daripada 39 hingga 45, ya. Ya. Jadi soalan ayat ini menerangkan apa yang dikatakan sebagai menasihati kita supaya memberi satu pengajaran kepada kita supaya kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahannya Ustaz, saya sendiri bukan nak kata orang Ustaz, ya. Kadang-kadang kita dengar Ustaz dah jelaskan bagaimana Allah menerangkan keadaan di apabila kita di alam akhirat kelak, ya Ustaz, ya. Tapi saya kadang-kadang tak ambil tahu pun. Buat tak tahu je, masuk keluar telinga kanan keluar telinga kiri, dan kadang-kadang tak masuk terus, dia mantul balik semula Ustaz. Jadi apa permasalahan sebenarnya Ustaz? Kerana kita tahu tapi kita buat tak tahu je, buat tak reti dengan apa yang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala beri amaran yang begini rupa. Jadi kalau boleh Ustaz jelaskan, ya, tolong beri pencerahan bagaimana cara untuk kita sentiasa mengambil pengajaran daripada apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, supaya tidak yang dikatakan sebagai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan kadang-kadang tak masuk terus Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mantul semula Ustaz. Betul. Jadi dalam keadaan ini, biasalah Ustaz, perkara ghaibiyat ni, kita tak nampak syurga, kita tak nampak neraka. Jadi sukar untuk kita yakin dan percaya perkara-perkara seperti ini. Mungkin ada tips daripada Ustaz bagaimana kita nak menajamkan hati kita dalam meyakini perkara-perkara ghaibiyat ini, Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid. Ini pun merupakan salah seorang penonton setia kita ni, selalu telefon, selalu bagi sokongan. Terima kasih banyak, kami sangat-sangat menghargai, ya. Berbalik kepada soalan yang Tuan Haji Omar tanyakan, cerita tentang kita ni belajar mengaji, belajar agama ni dah banyak dah. Hadis ni daripada kecil kita belajar dah. Ayat Quran daripada kecil kita baca. Macam-macam dah pergi ceramah, dengar macam-macam. Tak cukup ustaz dekat kuliah, dekat masjid tu, kita dengar dekat TV pun ada. Tanyalah ustaz, ada yang buka YouTube, ada yang dengar FB Live dekat Facebook. Macam-macam sekarang ni informasi tentang agama kita dah banyak dengar. Tapi ada satu soalan. Soalan ini Tuan Haji Omar kita bertanya sebenarnya sangat relevan kepada semua orang, termasuk saya. Kenapa? Why? Kita dah tahu banyak info agama, tapi masih hati tu dia buat dek lagi. Macam yang Tuan Haji Omar kata tadi. Kenapa masih nak berubah tu dia tak ada bersungguh sangat? Baik, jawapan dia begini. Jawapan dia tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya soalan ini bagi saya relevan juga. Relevan terutamanya kepada diri saya. Ni nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya ni namanya ustaz, tapi pemikiran lebih kurang macam tu juga. Kita ni lagi teruk tuan-tuan dan puan-puan. Dah menghafal Quran daripada kecil. Dah belajar hadis punya banyak. Tapi kadang-kadang perangai kita lebih kurang macam tu, ya. Maknanya masih lagi buat dak, masih lagi qiyamul tu pemalas lagi. Nak berzikir tu tak ada lagi pun rajin sangat. Kadang-kadang saya rasa malu. Ada orang yang dia ni bukan belajar agama daripada kecil, bukan menghafal Quran pun, tapi kita tengok semayang dia tu lagi kuat daripada kita. Dia punya yakin dia tu lagi power daripada kita. Sebenarnya saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, masalah krisis keyakinan tu perkataan dia. Krisis keyakinan kepada agama ni bukan sekadar orang awam yang hadapi. Ustaz-ustazah pun sebenarnya menghadapi perkara yang sama. Saya tak kata semua, tapi nak bagi tahu semua masalah ni masalah yang perlu kita bincangkan secara tuntas. Baik, macam mana nak mengatasi masalah ni? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share saya punya pengalaman boleh? Sambung sikit cerita tadi kan. Saya ni ustaz tuan-tuan dan puan-puan, bagi ceramah selalu. Ya, cakap orang tentang akhirat dan sebagainya. Mungkin orang fikir, wah ustaz tu mesti dia rajin buat amal soleh. Tak ada pun tuan-tuan dan puan-puan. Balik layan Facebook juga. Balik tengok TV juga. Perangai kita sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Tak adalah kita kata kita ni baik sangat. Fala tuzaku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa, kata ayat Al-Quran. Jangan kamu fikir kamu tu bagus sangat. Tak. Ya? Jangan kamu fikir kamu pakai kopiah, kamu hafal Quran, kamu terror sangat, selamat sangat. Allah SWT saja yang tahu siapa yang cukup banyak bertakwa kepada Allah SWT. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah mengalami masalah ni. Ya, saya baca Quran, tapi perangai kita tak macam orang baca Quran. Saya tahu hadis, tapi perangai kita sama macam orang yang kejar dunia juga. Sampai satu tahap tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita diuji Allah SWT. Ini nak cerita bagusnya ujian. Bila kita diuji Allah SWT, macam-macam ujian lah. Ada orang diuji dalam keadaan kesihatan.
Ada orang diuji ujian dari sudut kehidupan. Ada orang diuji ujian dari sudut rezeki. Macam-macam ujian. Waktu kita kena ujian itu, tuan-tuan dan puan-puan, waktu tu kita berfikir secara serius. Ni sebenarnya aku hidup ni, aku kerja apa? Waktu tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah mengalami satu ujian dan waktu tu saya banyak terfikir balik. Ni sebenarnya aku kerja apa ni? Aku belajar agama, aku mengaji, ni aku bercerita tentang Al-Quran dan sebagainya. Ni aku faham ke tidak ni? Kita fikir balik kepada kita, tuan-tuan dan puan, yang kita sebut sebagai sesi muhasabah. Ini penting. Kita tanya balik, ni kenapa hati aku ni degil sangat ni? Banyak dah cerita tentang Quran, aku dah tahu. Tapi kenapa aku malas lagi nak berzikir, malas lagi nak bersedekah? Kenapa hati tak terpanggil lagi ni nak mengerjakan amal soleh? Kenapa? Saya banyak tanya diri saya. Dan ada satu waktu, tuan-tuan dan puan, saya kena ujian kesihatan ni. Kena penyakit. Waktu tu kita fikir kubur macam kejap lagi nak masuk. Kita fikir lagi 2 minggu lepas tu aku meninggal lah ni. Waktu tu, tuan-tuan dan puan, segala informasi akhirat ni baru nampak. Baru nampak bermakna depan mata. Waktu tu saya berfikir tentang serius. Saya sebenarnya ni kerja apa dalam hidup? Kita sedar tentang realiti kehidupan. Ya, hidup kita tak panjang, tuan-tuan dan puan. Jaga kesihatan macam mana pun, jaga makan macam mana pun, makan vitamin banyak mana pun, bersenam tiap-tiap hari banyak mana pun, lah meninggal juga. Dan sekarang kita menuju perlahan-lahan. Allah bagi clue dah. Rambut kita putih, badan kita mula sakit. Saya kena clue tersebut, tuan-tuan dan puan. Dan waktu tu saya berfikir, apa yang perlu saya kejar? Dan kemudian lepas saya fikir mengadakan sesi muhasabah itulah, saya nampak tuan-tuan dan puan akan hakul yakin, akan kebenaran. Sebenarnya yang saya nak kejar ialah redha Allah SWT. Waktu tu baru kita nampak raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kalau saya nak hidup, saya nak besarkan anak-anak, saya nak cari rezeki, saya nak habiskan waktu kosong, semuanya itu mesti worth. Allah SWT mesti suka. Waktu tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya baca Quran balik, baru saya dapat baca dengan nikmat. Saya solat, saya dapat solat dengan solat yang nikmat. Dan saya kalau baca hadis, saya dapat rasa sangat. Hadis tu Rasul sedang bercakap kepada saya. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan-puan boleh mungkin kita sama-sama amalkan, iaitu sesi muhasabah terhadap diri sendiri, iaitu be critical to ourselves. InsyaAllah nanti Allah SWT akan bagi jalan keluar. Wallahu a'lam. Dalam banyak-banyak perkara yang kita cari ini, paling utama cari redha Allah SWT. Para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda